Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Pada malam ini kita akan sambung fiqhus sirah, masih lagi di bawah tajuk dakwah secara jahriyah. Jadi di bawah kesimpulan ataupun fiqh sini disenaraikan 9 poin utama yang dipetik sebagai fiqh dalam tajuk atau di bawah tajuk dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Jadi kita sambung pada malam ni pada muka surat 145 145 Basyiril munafiqin itu. Kita baca dia punya perenggan bahagian atas tu. Masalah yang kita hadapi bersama di situ. Masalah yang kita hadapi bersama orang jujur yang lemah adalah bagaimana hendak memahamkan mereka tentang erti dari firman Allah, fasda' bima tu'mar itu. Makna serulah secara terbuka apa yang diperintahkan kepada kamu. Jadi isda' itu kita sudah bincang dah sebenarnya, maknanya sebut tu dengan cara terang-terangan. Jadi nak ayat lagu mana? Ini sebenarnya rentitan daripada pembahagian yang dibuat oleh Ibnul Qayyim itu. Dia kata manusia ni orang Islam lah maksudnya. Dia boleh dibahagi kepada 4 bahagian itu. Salah satu bahagiannya ada setengah orang tu jujur tapi dia lemah. Dia jujur tapi dia lemah. Jadi bagaimana kita nak fahamkan dia maksud ayat tu fasda' bima tu'mar itu? Apakah makna serukanlah secara terang-terangan itu? Maknanya malu-malu dalam beramal ma'ruf dan nahi mungkar, serta malu dalam berdakwah. Ketahuilah bahawa Al-Quran telah mendidik umat ini untuk memiliki kemuliaan dengan kebanggaan terhadap Islam. Jadi kita hadut ngaji hampir anak hari kita ngaji tiba-tiba malu nak tunjuk sunnah di khalayak, itu satu kau yang tidak menasabah. Satu kau yang tidak menasabah. Kita kena tunjuklah. Sebab kita tidak tuduh orang, tidak kata kau, kita tunjuk hak kita belajar jelas daripada Nabi yang Nabi ajar sahabat begitu, kita buat. Dan saya yakin orang tak akan marah, cuma dia rasa pelik apa tak serupa. Bagi setengah orang tak sama itu salah satu perkara yang membantu dia berfikir. Mungkin dia tanya orang tu, dia tanya orang ni, apa ustaz tu buat gitu tak misalnya. Itu sebenarnya salah satu cara untuk manusia berfikir, dia bermula dengan tak sama tu. Tapi ada setengah orang bila tak sama tu dia tuduh. Macam-macam dia kata. Itu ikut dia lah. Tu kena baca ayat lain pula. Wa'arid anil jahilin. Tu kena baca ayat tu pula. Tu peduli kan lah. Jangan kita, kalau kita hirah waktu, berat kita. Baik, cuba kita perhatikan ayat ini. Tiba-tiba dia kemukakan ayat ini, ada maksud dia. Cuba tengok. Basyiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alima alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'an wa qad nazzala 'alaykum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ceritakanlah kepada orang-orang munafik. Jadi orang munafik duk dengar ni masa Nabi baca ayat ni, kelikatlah dia ni, kelik acakatlah dia kita pada orang munafik tu. Dan sebelum ni Anas sebut acak kali setiap ayat dibaca Nabi tak sembunyi ke ayat tu. Nabi letak di papan kenyataan masjid, Nabi suruh tugas ke beberapa sahabat pergi sampai kepada masyarakat itu. Itu style Nabi.
Jadi maknanya setiap kali ayat Quran itu dia bukan sampai pada orang Islam saja, dia sampai juga kepada orang bukan Islam. Ceritakanlah, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang munafik bahawa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Dia terjemuh ni tu pelik sikit lah. Anda tengok tu, Bashir tu bukan makna ceritakanlah, sampaikan berita gembira. Ini ayat wak nganyi ni, ayat Allah sindir. Sampaikanlah berita gembira kepada orang munafik bahawa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Berita gembira ke tu? No. Tapi Allah guna Bashir. Ni nak suruh dia beras. Kadang-kadang perlu juga sini jari-jari tu, tapi jangan nak hari. Jari-jari sini biar dia main mikir, berita gembira untuk puak kita ni azab yang sangat pedih. Siapa tu yang mana berita gembira kepada mereka azab yang sangat pedih? Alladzina yattakhiduna, yang bermaksud orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang beriman. Ayat ni makna kena perhati benar. Kena perhati benar. Apakah mereka dengan perbuatan itu, apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran, bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sehingga mereka tukar topik perbicaraan itu, baru kamu bersama mereka. Selagi dia duduk nganyi, duduk bicara mempersenalkan itu, kamu jangan terlibat. Baik. Sebab apa? Sebab orang munafik ini duduk bersama orang Islam. Kadang-kadang dia kecek, dia nak menimbulkan perpecahan. Dia sifat orang munafik ini, bila dia bercakap, dia sudah ada target dia. Biar berlaku salah faham, biar orang ni jadi prejudis pada orang lain, timbul prasangka buruk pada, itu kerja dia. Itu kerja dia. Kerana sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam. Terus sebut, jadi kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Ni kata dia punya penulis ni lah, Dr. Zaid ni, dia kata, saya termasuk orang yang sangat kagum, sangat rasa kagum lah. Terperangah tu mana la'ajabu, bahasa Arab dia asal la'ajab. Saya ni antara orang yang benar-benar kagum bila saya perhatikan loyalitas tu, mana izzah, mana kehebatan, kemuliaan dan kualiti iman yang dimiliki oleh tukang sihir, para tukang sihir Fir'aun. Mereka datang untuk membela Fir'aun dan memusuhi Nabi Musa AS, seperti nama firman Allah. Ini dia bawa beberapa ayat sebagai rentetan cerita bagaimana ahli sihir Fir'aun itu daripada kafir nak bela Fir'aun, tiba-tiba bila tengok hujah mukjizat Nabi Musa tu, akhir sekali mereka masuk Islam ajaran Nabi Musa lah, dan mereka sanggup diazab, diseksa. Kita tengok ayat ni. Ini semuanya dalam surah Asy-Syu'ara. Allah berfirman, "Falamma jaa as-saharah qalu li fir'aun aina lana al-ajra inna lana la ajra." Tu dia tanda soal tu. "In kunna nahnul ghalibin." Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Qala lahum Musa ulqu ma antum mulqun. Maka bila mana ahli-ahli sihir Fir'aun datang, mereka pun bertanya kepada Fir'aun, apakah kami sungguh-sungguh akan mendapat upah yang besar jikalau kami menang dalam pertandingan ini? Tu anda terjemah mudah. Ni tanding kalau menang kita besar kau ngopoh ni. No. Makna kena itu dulu lah, pasti dulu ngopoh sama ni. No. Fir'aun jawab, iya. Hak ni memang ngopoh luar biasa ni, kira-kiranya kamu akan dapat habuai lah. Kalau demikian, bukan sekadar ngopoh, kata Fir'aun, kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang sangat rapat dengan aku, jadi orang kena aku lah aku pupukmu. Maknanya bukan makna dapat kedudukan, akan diberi darjah kebesaran.
Bukan sekadar dapat harta, tidak. Dapat upah semua, tak. Baik. Dia sambung lalu sebab dia nak ayatnya. Tetapi setelah mereka memperlihatkan kebolehannya dengan melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, maklum bergerak jadi ular. Dalam ayat ni sebut Nabi Musa pun mula-mula terjejah juga mula-mula tu. Dia punya jiwa terkejut, takut dia. Dah tentu dah tali, tentu dah tongkat, bila lempar tu jadi ular, bergerak pula tu. Tu. Dan Nabi Musa memperlihatkan mukjizat dari Allah. Jadi Allah arahkan Nabi Musa supaya lempar tongkat dia tu lah. Tu. Sehingga para tukang sihir itu beriman kepada kebenaran. Pertanyaannya adalah, apakah mereka setelah itu menjadi mukmin yang lemah? Jadi mukmin yang lemah ke tidak ahli sihir Fir'aun ni? Sekali-kali tidak. Bahkan mereka mengatakan kebenaran dengan penuh kebanggaan dengan Islam yang mereka baru masuk tu, seperti mana firman Allah. Cuba kita tengok dalam ayat. Fa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr falasawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir Fir'aun dalam keadaan sujud kepada Allah. Mereka berkata, bila dia tengok tongkat Nabi Musa jadi ular, telah habis hak dia tu, dia kata, ini bukan mai kebah habis hak kita ni, bukan ahli sihir kita ni. Ini maknanya benda tinggi lagi daripada sihir ni. Maka mereka sujud, jatuh sujud kepada Allah. Dalam keadaan mereka berkata, Fir'aun duk klik ni, kami beriman kepada Tuhan Rabbil Alamin, semesta alam, iaitu Tuhan Nabi Musa dan Harun. Maka Fir'aun pun kata, kalau kita terjemah, mu nak beriman tak minta izin aku dulu. Inilah Fir'aun. Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatan kamu. Lepas ni mu tahulah laga mana nasib kamu. Ugut selalu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu secara bersilang. Mana kalau potong tangan kanan, dia akan potong kaki kiri. Kalau potong tangan kiri, lepas tu dia akan potong kaki kanan secara bersilang. Mana nak gerak payah. Dan aku akan menyalibmu, maknanya hukum bunuhnya, lepas tu salib pula. Sampai mati dia jadi kering. Kalau kita baca sejarah ke burung mari makan daging tu, mata dia makan oleh burung, kering gitu. Baik. Jadi ahli sihir Fir'aun diancam akan dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka, serta akan disalib jika tidak murtad daripada ajaran Nabi Musa itu alaihissalam. Tapi ahli sihir ni tetap tegas. Padahal baru beriman, kuat ketemu tu ya penulis ni Dr. Zaid kata kagum tu. Padahal mentah-mentah jadi kuat. Padahal dia tahu dah, tentu dah dia kena. Bukan dia tak tahu sebelum ni Fir'aun jahat setara mana. Bunuh anak-anak lelaki Bani Israel, keteruk tu kan. Mereka berkata seperti yang dikisahkan oleh Allah. Qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna wa khatayana. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Mereka berkata, siapa dia ni mereka ni? Ahli sihir itu. Tidak ada kemudaratan bagi kami. Maknanya dia kata, tak akan menjejahkan kami ugutan kamu tu, hai Fir'aun. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami akan menginginkan bahawa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami. Kami buat silap sebelum ni, kami doa agak Tuhan pun. Kalau tak,
kita tak peduli dah lain, mati lah. Siapa begitu, mentah-mentah gitu, tak ambil masa lama. Ni yang kata kagum tu. Kerana kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Tu. Begitulah mereka mengaplikasikan keimanan mereka dengan tegar. Kita kata padahalnya baru masuk Islam hari itu je. Tidak kata ambil masa bertahun-tahun jadi kuku selalu jadi. Pelik gitu. Buat apa tu? Kesan mukjizat lah tu. Jadi mereka ni sama sekali bukanlah orang mukmin lemah yang malu-malu menampakkan keimanan. Hingga seakan-akan mereka berada dalam kebatilan. Seolah-olah begitu. Malu, seolah-olah kita ni salah. Dia tak. Bila dia yakin dia benar, walaupun uguk nak potong, patun hak tentunya matilah, enggak salib. Tak cara dah. Dan selain mereka yang berada dalam kebenaran, seolah-olah begitu. Tidak, dia tidak begitu. Sifat mereka tidak begitu. Jadi di sini ana ada buat catatan dalam internet. Jadi keyakinan mereka berada di atas jalan kebenaran dinyatakan secara terbuka. Secara terbuka. Tidak kata lepas tu senyap, tiba senyap-senyap beriman, main kot grup WhatsApp je beriman, tak. Secara terbuka selalu. Depan-depan Firaun. Dan anda yakin lah, bila kita baca, mungkin semua orang tahu Firaun, dia yakin dah. Kalau Firaun tak ayat nak bunuh dia pun yakin dah dia akan kena bunuh. Tapi buat apa tu? Sebab dia mikir ke jumpa Tuhan esok. So yang kedua ni anda nak sebut lah, dalam anda duduk baca lah. Dia sebenarnya, dia ni orang panggil ni waktu dia beriman, maklumat tentang agama dia banyak dah ni. Sebenarnya mana keyakinan itu jadi tebal selalu. Maknanya sebelum dia dengar banyak dah, cuma sini dia start melafaz, dia start percaya. Bila dia percaya sini, mana maklumat tu masuk semula, masuk dalam kepala. Ini sebab tu orang yang buat kajian tentang agama, kalau kita baca lah, misalnya pernah anak pun pernah panggil hak padri, masuk Islam jadi pendakwah kepada sahabat. Di masa Masjid Lundel. Tu nak yang pengalaman dia. Bila kita tanya, kata kita tanya bro, kata macam mana awak boleh masuk Islam ni, apa sebab? Dia kata sebenarnya sebab tu saya tak tahu. Cumanya kita ambil maklumat, buat perbandingan antara Islam dan Kristian lama tu. Cuma tak lafaz syahadat. Cuma bila satu tahap tu timbul hidayah, tapi maklumat tu lama dah dia dapat. Jadi makna dia masuk Islam tu kerana membaca, kerana mengkaji, kerana dia buat perbandingan agama semasa dia jadi padri tu. Sebab tu bila dia masuk Islam, dia boleh berdakwah lalu, dia boleh buat perbandingan lalu. Dalam Kristian ni gini. Jadi hak ni pun gitulah juga ni sebenarnya. Dia dapat maklumat dah, sebab ahli-ahli saya ni orang cerdik. Yang kelima, bila mana Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa untuk mengumpulkan keluarganya agar mereka dapat mendengar pernyataan Nabi secara terbuka. Nabi pun kata wa sabahah, atau dalam setengah riwayat ya sabahah. Maknanya demi waktu pagi, demi waktu pagi yang bahaya. Kalau tak terjemah bahaya pun tak apa, sini anda cek dalam Arab dia, dalam beberapa kamus Arab lah, ya sabaha ni kita terjemah gini lebih baik lagi. Wahai pagi yang penting, tidak bahaya, penting. Demi waktu pagi yang penting. Kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang telah menjadi kebiasaan orang Arab jahiliah. Bila mana mereka ingin menyampaikan sesuatu yang penting atau yang bahaya yang akan menimpa mereka, selain mengucapkan kalimah ini, seseorang akan melepaskan pakaian. Dia pakai sependuk saja kalau jatuh. Bukan kata lanya bulat dah, anak pucet tengok tu tak malu yo kok lanya dodem gitu dah. Mana dia pecah pakai tinggal pakaian dalam. Tu. Dan menaburkan debu atas badan mereka agar seluruh manusia berkumpul di sekitarnya, dan setelah itu barulah mereka memberitahu malapetaka yang akan menimpa mereka. Baik, Nabi buat kau ni dah. Nabi hanya kata ya sabaha, hak tu yang Nabi kata. Cuba tengok bawah ni. Ini ada kesimpulan di selepas ni lah. Cubalah perhatikan apa pengajaran yang kita boleh ambil di sini. Bagaimana Rasulullah SAW tetap memakai cara itu
Nabi ambil juga. Padahal tu biasa kebiasaan jahiliah tu. Dan sama sekali tidak meninggalkan secara keseluruhan. Dia tidak naik ke Bukit Safa sambil memanggil dengan cara yang baru dan meninggalkan kebiasaan kaumnya. Sebab bila Nabi buat gitu tu, orang akan halal. Benda penting nak ayat. Nabi tidak guna bahasa lain, guna hak biasa. Dan meninggalkan kebiasaan kaumnya, tetapi tidak juga mengambil kebiasaan mereka. Jadi Nabi pilih-pilih. Hak tu Nabi ambil. Sekadar orang panggil buat announcement guna bahasa ya sabahah, hak tu Nabi guna. Baik. Nabi tidak membuka pakaian dan tidak menaburkan debu di atasnya, tetapi mengambil yang tidak bertentangan dengan agama dan membuang yang bertentangan. Jadi makna hak pecah baju, lepas tu tabur debu atas kepala atau tubuh tu tak, Nabi tak buat. Jadi hak ni kesimpulannya, mana orang kafir buat pun kalau tak ada langsung bercanggah dengan agama, boleh. Misalnya orang nak pergi berdakwah, contoh anak pergilah, anak pun kejut juga, dia mari dia letak agak, dia dah agak dalam rumah dia, kita pergi ni di Sabah ni, no, dia panggil dia ni ketua, apa dia panggil, ketua kaum dia tu, ketua Tok Ngulu dia tu lah, Tok Bating tak, Tok Bating. Anak kata letak cara kita sah, lepas tu otak agak sah. Dia pun suka, dia suka dah. Orang yang tak boleh mak dah, kita tahu dah, cuma kita tak ajar orang idah, kita nyai dah sungguh. Ingat kau royak-royak teori ya, no, nyai dah sungguh. Dia pun suka, dia kata saya tahu awak tak minat awak saja, saya letak. Dia pun mari air kosong, kita kata soda air kosong ni jauh air kosong ni, no, kau botol dia botol lagu mana, no. Kalau nak dakwah tak boleh lagu tu. Kalau jenis lagu tu mari mikir kepala dah, tak boleh nak dakwah. Hak anjing tak sekira lah, besar tu kat. Mari sambut kita 5 ekor pula tu. Jadi tak apalah. Lepas tu dia minyak, kita minyak air kosong. Lepas tu tak apa. Rupanya kalau kita hak tu kita tak benar dah, dia hambat, dia tak benar kita duduk rumah dia. Hak tu biar, tak apalah. Biarlah. Lepas tu baru boleh kecek. Jadi dia tanya, kita jawab. Adalah beberapa perkara dia tanya. Benda-benda gitu. Banyak lagi lah perkara-perkara lain yang kira-kiranya tidak menjejaskan itu hadiah, tak khabir kita sekarang walaupun kita ada di rumah dia, itu tak apa tu. Kita tidak buat. Misalnya kalau kita pergi rumah dia, lepas tu dia sembah, dia sujud kepada berhala dia misalnya, biar kita tengok sudah yang dia buat tu. Tak apalah, kita nak ambil hati dia, kita pun tunduk, tak ada. Tu bahaya. Tak boleh, dia tak boleh main ke ni, bukan barang main-main. Tunduk pada berhala tu tak boleh, hormat pun tak boleh dah. Cuma istilah hormat tu dia ada takrif dia khusus lah. Hormat tu maknanya kita tidak kutuk, maksudnya cukup dah, tak perlulah kita masuk ke tunduk gitu, tak boleh, bahaya tu. Sayyidina Bakar tak pernah buat gitu sepanjang hayat dia. Tu Sayyidina Bakar sendiri cerita lah. Baik, seterusnya cuba kita tengok. Jadi kata wa sabahah Allah merupakan ucapan yang tidak bertentangan dengan agama. Sebab ada setengah-setengah tengok terjemah, waktu pagi, tapi tak sesuai terjemah gitu. Sebab hal ini dia dalam maksud nak menarik perhatian. Demi waktu pagi yang penting dan bahaya, ataupun bahaya, boleh juga terjemah gitu. Jadi itu kebiasaan. Jadi bila buat gitu orang agak-agak kita sini kalau dulu jenis kalau palu dia main palu ketuk dah. Kalau dia ada berapa kali, dia ada tu. Kalau untuk tanda masuk waktu berapa kali, kalau ada ni kecemasan berapa kali, orang tahu, dengar tu, tahu ni kecemasan ni. Boleh kekal ke tu? Tak ada masalah. Ni pun Nabi kekal ke tu. Sebab apa? Sebab nak panggil orang kafir ni. Nak panggil orang tidak Islam. Jadi yang dilarang adalah bertelanjang di hadapan orang ramai dan menabur debu di keseluruh tubuh. Itu Nabi tak buat. Itu bercanggah dengan akhlak. Nabi tak buat. Begitulah semestinya seorang Muslim mengambil apa yang baik dari orang lain yang tidak bertentangan dengan agama dan meninggalkan apa yang bertentangan dengan agama. Jadi kalau kita nak ra'i orang kafir pun biar pada-pada. Jangan kita jadi lebih pada dia penuh. Kalau siapa lagu tu tak boleh jadi berdoa, tak boleh. Dia pada-pada. Dia akan faham. Dia kalau betul-betul dia nak kebaikan, dia akan hormat kepada cara hidup kita seperti mana kita hormat cara hidup dia. Tak perlu kita nak jadi dia, nak tarik dia tu.
Artinya ukuran untuk mengambil hikmah dari orang lain adalah wajib dengan ukuran seperti itu. Tidak mengambil sikap tertutup sama sekali. Tidaklah kata bila orang tidak Islam tak baik semua lah. Pejam mata tu. Tak boleh juga gitu. Tak boleh juga gitu. Jadi kena pandai-pandai. Dari mengambil sehingga mengambil sikap tertutup sama sekali dari mengambil kebaikan ataupun budaya orang lain atau bangsa lain. Tak boleh juga gitu. Hak molek tu kita terima lah. Hak tidak bercanggah. Atau tidak juga terbuka seluah-luahnya sehingga mengambil seluruh apa yang berasal dari budaya orang lain ataupun mengambil yang kira-kiranya orang jadi salah faham pula. Tertentu. Tu tak boleh lah. Tetapi mesti berada dalam posisi pertengahan, mengambil yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Ini pengajaran yang kita dapat. Jadi maknanya kalau kita nak jadi pemimpin ni, kalau kita tidak tahu kau ni, kena rujuk pada pakar dalam agama. Kena tanya tok peti lagu mana. Jangan buat dulu patut orang geger baru sibuk. Tak boleh gitu. Jadi fitnah. Tanya dulu. Boleh ke tak nak buat gini ni? Tu. Sebab itulah dia ulama, umarak ni pemimpin dengan ulama. Kalau yang menjadi pemimpin bukan ulama yang tidak memahami agama, dia tidak boleh tinggal ulama tu sebagai tempat rujuk dalam bidai-bidai tertentu. Tu kena ingatlah. Yang keenam, mengapa sikap dan permusuhan Abu Lahab sangat teruk tu, begitu sengit sekali sejak awal kelahiran dakwah. Mula-mula Nabi sebut dakwah pada ketika turun Iqra dan suruh ya ayyuhal muddathir tu, dia menunjukkan tentangan yang begitu sengit selalu. Tak masuk gia, pakai gia limah lalu. Bapa jadi lagu tu. Sikap Abu Lahab yang berlebihan serta permusuhan yang kental dari awal menunjukkan bahawa dakwah itu, dakwah Nabi bawa ni bukanlah dakwah golongan atau kabilah, tetapi merupakan, tu salah dia terjemah tu, parah. Dia kata agama baru mana. Dalam kita tengok Arab tak ada langsung waktu tu. Bukan agama baru Nabi ni. Agama Nabi Ibrahim. Bukan baru. Hak betulnya gini. Hak ni anak kata salah terjemah ni. Tetapi merupakan cara hidup beragama yang berasal dari Allah untuk seluruh makhluk manusia dan juga jin. Tu dua tu makhluk mukallaf tu. Jin dan manusia. Tu baru betul ni kata agama baru, maknanya nampak terpisah dengan ajaran Nabi Isa. Dah sama ya. Bezanya sikit-sikit dari segi fiqh saja. Segi akidah orang panggil sama, la ilaha illallah. Tu. Jadi makna sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab, maknanya agama dulu Islam hakikat serupa, ataupun lebih tepat lagi agama tauhid. Tu. Agama Nabi Muhammad tauhid, agama Nabi Isa tauhid, Nabi Musa, walaupun mungkin ada sebutan-sebutan lain, hakikatnya tauhid. Tu. Yang ketujuh, ucapan Abu Lahab yang berbunyi ni. Ni dia kata masa ni lah ni, tabballaka alihadza jama'tana. Tabballaka ni kalau terjemah bahasa Kelantan, mati dibunuhmu. Tu terjemah Tok Guru Mufti bahasa Kelantan almarhum dulu. Marhum tabballaka binasa setiap usaha dia. Makna ni bahasa teruknal ni. Tabballaka, celaka, mati dibunuhmu. Alihadza jama'tana, untuk tujuan ini kah kamu kumpul kami di Safa ni? Tu. Bapa yang ketemu Abu Lahab tu kasar molek bahasa dengan anak dara tu. Anak dara ni jahat kau? Adakah pernah sekali dia menipu kau? Sehingga dalam kitab sebut nak cari orang berasa hati dengan dia pun tak ada. Nak cari orang berasa hati dengan dia pun tak ada. Kita ni tak setanya lah orang berasa hati. Ni ada semua, kadang-kadang salah, tak niat pun berasa hati. Nabi ni tak ada, tak boleh nak sebut. Maknanya kita kata peribadi dia tu paling unggul lah. Enggak setara ni mau kata atau anak dawa pula nasabah kita kata. Bapa jadi gini. Ni lah. Sebab dia tidak sanggup besar, dia tidak mari jawab pes ini tak. Sebenarnya kerana apa? Dia tak mau tinggal agama nenek moyang. Tu asalnya. Bapa tak tinggal agama nenek moyang sebab agama nenek moyang yang ada tu menguntungkan pembesar-pembesar pada waktu itu. Mereka hidup di atas kebodohan rakyat. Mereka manipulasi rakyat. Mereka kaya di atas sebab dia yang menentukan
Orang panggil ajar agama, pokok dia musyawarah kena buat gini, kena buat. Jadi agama dia yang menentukan. Jadi kalau ikut Muhammad dia nampak dah, oh cerdik ni Abu Lahab ni, dia mikir dia kalau ni tak boleh lepas ni. Kita tak boleh nak manipulasi rakyat. Semua dia akan merujuk pada Allah belaka, tak boleh. Hamba dia jadi hamba Allah belaka. Dia faham selalu dah ni orang politik dah faham hebat ni. Ni. Dia faham lah tu. Sebab tu dia tolak tu. Dia kata bahaya ni kepada survivor pokok kita. Sebab kalau kita cuba fikir ni dalam kitab ada sebut. Cuba rakyat, cuba siapa dia boleh cari dari mana-mana kitab kenyataan. Sebab sebenar Abu Lahab tak terima ada anak dara dia. Cuba ya. Cuba ya. Tak ada sebab. Makna kalau dia kaya, dia kekal kaya seperti asal. Kalau dia jadi pemimpin, Nabi kata khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang yang ada kedudukan zaman jahiliyah, dia akan ada kedudukan juga dalam agama. Maknanya tak hilang tu dia punya kedudukan dia tu. Kalau dia tasri Abu Lahab, tasri itulah juga akan dikekalkan masa dia masuk Islam. Tak usah using lah dengan jawatan tu. Tak usah using. Jadi sebab ke dia? Sebab kepentingan diri. Tahu ya sebenar kepentingan diri. Tuan Anas sebut gora tu tasri, dia kata ustaz sebut tasri sakit hati kita nak. Bobok kita tak ada seorang abuk tasri sini. Datuk Ahmad dah nak tengok. Datuk Ahmad dah. Baik, cuba kita tengok. Lepas tu dia buat hurai. Cuba tengok bawah tu bagus hurai dia. Jadi tabballaka. Setengah riwayat tabballaka ya Muhammad. Tengok dia panggil ya Muhammad. Tidak panggil mana anak dara apa ni sebut nama lah. Lepas tu sopoh ni orang Kelantan kata sopoh dengan bahasa kesakna ni. Baik. Mengandungi pelajaran yang penting bagi yang bergelut dalam lapangan dakwah. Penolakan Abu Lahab daripada peringkat awal, padahal orang lain hok satu level dengan dia tu dok masuk Islam lama masuk Islam hok peringkat dia tu. Tapi dia ada Abu Jahal ada juga. Ada setengah kata dia lari lah, ada setengah kata mati di muka, ada setengah lari mati lain. Khilaf tu. Tu. Dia tak sih. Pelik semua Padahal dia kata dia tengok kalau nak kira lah. Dia tengok kata adik-beradik dia hak lain yang masuk Islam. Nabi bijawat telaka tu panglima perang Hamzah tu, patut Abbas orang penting dalam negara tu. Moga Abbas ni cerdik. Abbas ni masa dia tidak Islam lagi, bila orang Mekah, orang Madinah mari nak ajak Nabi, nak kempen Nabi, kena jumpa dia dulu. Dia pesan ke Nabi, biar jumpa aku nak kecek sendiri. Padahal tidak Islam lagi tu. Mu nak bawa anak darah ke Madinah, gapo dia jaminan mu nak jaga keselamatan dia? Setara mana aku nak dengar? Ngajak saya ke anak darah dia. Patut tak asal Islam lagi maksudnya. Sehingga pokok Madinah kata ni orang panggil Aqabah yang kedua. 72 orang kayak gitu. Siapa pokok Madinah kata kami akan pertahankan dia lebih daripada kami pertahankan anak dan isteri kami. Tak apa. Abah kata tak apa lagi tu. Sebab tu Nabi dalam peperangan Uhud Nabi sebut semula tu. Mana janji kamu dulu wahai Ansar? Pokok dia habis pergi. Pok mana-mana sehat tu. Dah hak lemah jatuh tak ayah. Hak sakit gaut duduk rumah. Hak mana sehat pergi belaka. Tu. Baik. Ana bukan ada duduk baca cerita Abu Lahab ni, nak kita tengok Allah kata nasib dia lah. Padahal kalau dia masuk Islam, sebab dia muka nak sopan Nabi dia ni. Memang dia orang comel semua. Sebab tu orang panggil Abu Lahab bin. Disifatkan rambut dia seperti pucuk api tu, comel. Sebab tu dia rekod sini. Lepas tu dia warna nisang hujung dia tu. Enggak pucuk api nisang tu bukan gurah tu. Sebab dalam kitab sebut dia kata warna merah perang itu hujung dia tu. Tengok aku ayat baik itu sebut nisang. Baik. Pada waktu itu, pada saat itu dia harus ingat ni pendakwah ni, kita nak jadi pendakwah, nak berhadapan dengan masa. Tak kira lah dakwah dalam hierarki yang bagaimana, tak kira asalkan kita ni, kalau kita letak kita ni umat dakwah, umat yang berdakwah, ada cita-cita nak jadi pendakwah, biarlah dengan kadar yang kecil pun kena ingat ni. Gajah
Harus ingat kata Abu Lahab yang dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang ramai. Ada belaka tu Bani Hashim, keluarga Abdul Muttalib, ada belaka. Walaupun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap meneruskan dakwah dia. Padahal tu pot dakwah dia sayang masa dia kecil. Oleh kerana itu, apabila kamu mengajak pada kebaikan dan melarang dari melakukan yang mungkar, atau kamu sedang memberikan nasihat, atau sedang berbicara tentang agama dan menemukan dan kamu berhadapan dengan rintangan, maka jangan berasa sedih kerana rintangan itu. Bahkan yang lebih tajam darinya telah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aib dan kekurangan bukanlah dalam kepribadian sang-dai, tetapi kesalahan ada pada orang yang melontarkan kata-kata pedas itu dalam menghadapi dakwah. Mana kalau orang tuduh kata bukan masuk senara nah, dok. Ni senara nah. Dia punya pusat-pusat pengajian hak dia telah bui label gini. Macam-macam dia sebut dah. Itu biasa itu. Biasa Nabi ni kata atas muka, pot dakwah lah. Maknanya tak dapat sokong dengan keluarga. Berat tu orang politik kalau keluarga tak sokong. Nah, Nabi dah orang politik ni. Sebenarnya cuma politik dalam medan dakwah. Gak kita boleh jelek tanya ikut kaya tonggeng punggung tak apa lagi. Mau sebut tonggeng punggung ni teringat cerita tu saja ni. Ni secara live ni. Dia balas orang Tina ni tu nak sokong tu. Dia balas anak dia balas, lepas tu mak dia pun kena balas juga. Anak balas sesadah, mak pula balas pula cabai 3. Nya tonggeng punggung. Enggak kau tengok lama. Anak ni tak tengok wujudnya. Allah selamat. Cuma anak dapat cerita bila anak klik tu, kita doa selamat klik tu dia mau cerita. Gagal apa dia cerita? Macam-macam lah. Ada orang tua dia kata rezeki kata. Sekali duk tengok dalam filem ni. Oh ni boleh tengok live tu. Gagal kita pergi masjid orang duk cerita. Kata siapa dia balas, dia buat ajak lah. Kata kira dia, kira anak ya. Tak gong kita ni. Dia tak boleh mak kena balas kalau anak balas. Tu capai 3 lah kapung. Ada berat sengotian ni. Tak ada pun kita dakwah hari tunggu punga lagu tu. Boleh kata gitu juga. Kecil kata tak. Nabi ni berat kena. Ni maknanya anak dia boleh bayar gini. Ni untuk kita hayati bagaimana keadaan Nabi. Dalam suasana tu, ni pada tahun keempat ni, umat Islam tak sampai sekitar 40 orang kan, kita sebut dah sebelum ni. Ada setengah riwayat paling terik pun dekat dengan 60 orang, tak sampai 60. Jadi hak tak sokong dia pada waktu siapa dia? Bani Hashim. Bani Hashim ke keluarga terdekat dia. Abdul Muttalib tu lebih besar lagi keluarga dia juga. Ni Abdul Muttalib tu jauh Bani Hashim atas lagi, tapi dia lebih terkenal dengan bila Bani Hashim ni maksudnya keluarga Nabi hak dekat. Bukan hak atas lagi. Tak terima. Pok daun dia pun ada terima, ada sepupu dia sendiri pun tak terima ramai pada waktu ni. Jadi hak masuk Islam pada waktunya ada beberapa orang yang hebat-hebat, lepas tu ramainya hamba, orang-orang susah, orang miskin. Tu mana berat Nabi. Jadi pada waktu tu Nabi tak dapat sokongnya, pergi tu dengan diri sendiri. Orang ludah tak muka masa musim haji kan. Musim haji dia akan duduk di pintu-pintu masuk masjid Mekah tu duduk. Aslim taslam, masuk Islam lah, kamu akan selamat. Sungguh tu ludah tak muka Nabi. Siapa kita tengok dalam kitab tu hangus muka Nabi, mengeduk tengah panas caca. Street dakwah, lain panggil street dakwah di jalanan itu. Itan tu Nabi sebab tu tengah panas, tidak kata pakai payun tak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau kita tidak tahu, kita nampak bunyi biasa dakwah dak. Lepas tu masalahnya duduk belakang ni popok kapi kurih yang ditugaskan khusus duduk belakang Nabi. Bila Nabi kata aslim taslim, dia ni otak tak betul dah ni. Kok dia kata gitu pula selalu secara live. On the spot selalu. Anak-anak dia tidak gini, dia sorang ya gini. Kata cuba bayar. Anak-anak dia tetap belakang, dia tak belakang belakang. Berat tu. Lepas ni kita akan jumpa tu dalam hal ni juga dia akan sebut. Dia buat mari ayat Quran khusus tu. Baik, seterusnya. Jadi kena ingatlah tu. Akhir habis di situ. Yang ke-8. Ada bukti kemujizatan Al-Quran dan surah Al-Hahan ni.
Hak ni jari-jari orang sebut. Ni jari-jari orang sebut. Kalau kita tengok dalam internet, Allah anak tak jumpa lah. Dan kita pun jari-jari tak dengar orang sebut. Cuba tengok nombor 8. Ada bukti kemukjizatan Al-Quran dalam suratul Lahab, surah Al-Lahab ini. Surah itulah Tabbat Yada. Abu Lahab pada waktu ayat ni tu, Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab, siapa dengan isteri dia pun kena juga kan. Baik, masa ayat ni tu Abu Lahab tu masih dalam keadaan hidup lagi. Tu ayat ni dia ada klik-klik tu. Bukan kata kena stroke dak. No, boleh ngamun. Marah nah dia ni anak yakin marah nah tu ayat ni. Tabbat yada abi lahabin wa ma aghna anhuma. Siapa akhir? Dia dengar. Baik. Walaupun demikian, Al-Quran memutuskan bahawa dia tidak akan datang suatu saat pada Muhammad untuk menyatakan saya telah beriman kepadamu wahai Muhammad. Ana baca lepas dalam hurailah. Keputusan seperti itu terhadap manusia yang masih hidup tidak mungkin berasal dari seorang manusia. Kerana boleh saja Abu Lahab datang pada suatu masa dengan berkata, Muhammad telah baca ayat Quran dan dia telah memutuskan bahawa aku tidak beriman. Ni aku mari aku nak nyatakan beriman. Tak betul ayat Quran Muhammad bawa. Nyata telitah Abu Lahab nak kata gitu. Masa ayat ni turun kan, ayat tu menunjukkan bahawa Abu Lahab ni dia akan mati masuk neraka. Ayat tu dia ada lagi tu. Dia pun dengar, tak payah hurah Abu Lahab. Tak payah tengok kamu. Moga bahasa Arab dia punya tu kakak tu Abu Lahab tu. Hebat bahasa tu. Bila dia dengar ayat ni ke tak? Sepatut kita kata kalau dari segi orang politik lah, hai, kita istiar, kita masuk Islam. Oh maknanya ayat Quran tu tak betul. Apa dia tak boleh bertakiyah sini? Tapi dia kekal sampai mati dalam keadaan. Jadi betul sebab Quran sebut. Padahal kalau dia nak tipu orang boleh dah tu. Dah kita istiar. Panggil belakang dia punya wartawan mari, istiar masuk Islam secara terbuka. Mana? Kau Tuhan salah tu ayat ni. Tuhan tak tahu akhirnya Abu Lahab masuk Islam. Tak berlaku gitu sampai mati. Padahal dia benar je. Mana kalau dia pusing Nabi, kalau dia nak kenal Nabi, dia boleh ging aku tu masuk Islam. Supaya orang munafik boleh, tapi dia tak buat. Ni orang panggil mukjizat. Ni orang panggil mukjizat. Lepas tu siapa yang memberitahu Nabi kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Abu Lahab ni akan mati kafir? Supaya ayat ni, siapa dia ayat dia? Baik, tak habis lagi tu. Sementara ramai penduduk Mekah, bahkan satu level tu, pimpinan politik satu level dengan Abu Lahab tu, yang mana dulunya pernah seksa Nabi, lomo najis di pintu rumah Nabi. Walaupun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghakimi mereka dengan sebut mana-mana ayat Quran ataupun hadis ni puak-puak ni tak akan beriman sama. Tak ada Nabi akan nyata gitu. Sama ada dalam bentuk Quran tentu dah tak ada, dalam bentuk wahyu hadis tak ada juga. Tapi Abu Lahab ni pot darah ni. Baik. Walaupun demikian Rasulullah tidak menghakimi mereka dengan api neraka, kerana setelah itu ramai terbukti yang datang. Pemimpin tertinggi Abu Sufyan ni kalau segi hierarki nombor 3 lah. Nombor 3, antara nombor 3 ulama kata. Dari segi kedudukan tu tingginya jawatan dia di Mekah tu. Perang dengan Nabi berapa siri perang dengan Nabi tu. Ramai, bukan dia saja, ramai orang lain. Terdiri daripada pimpinan utama Quraisy pada waktu itu masuk Islam lepas tu. Abu Lahab ada. Nasib dia nak apa? Nak gitu kita boleh kata. Sekali lagi pertanyaan adalah siapakah yang memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Pak Daud di Abu Lahab akan mati? Tidak seperti pemimpin lain. Dia akan mati dalam keadaan kafir. Abu Lahab sendiri pun dia tahu dia buat tak erti gitu. Ni nak ayat mukjizat Quran. Gak orang-orang cerdik duk perhati tu ayat Quran tu. Duk perhati aku. Bila Abu Lahab mati perhati, Muhammad kata jala sungguh. Lepas tu orang lain pula masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, Ammar masuk Islam, pemimpin yang tertinggi tu. Tapi dia ni, ini mukjizat. Ini salah satu mukjizat Quran. Jadi pengadilan seperti itu bahawa Abu Lahab akan masuk neraka tidak mungkin ia berasal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan dari zat Tuhan yang Maha mengetahui alam ghaib. Pada ayat ini terdapat bukti kemukjizatan Al-Quran yang paling besar dan bantahan yang tajam
terhadap orang yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna zaman itu tu, bila terbuktinya Abu Lahab ni mana mati dalam keadaan tidak Islam, orang itu dia akan fikir betul sengerti Muhammad sebut. Padahal ayat ni turun masa Mekah lagi ni. Tapi dia boleh. Siapa bila matinya Abu Lahab, mesti orang akan mikir betul. Padahal Abu Lahab ni tengok adik-beradik dia lain masuk Islam. Apa dia tak masuk? Hak ni kalau kita baca dalam tafsir lah, setengah-setengah ulama sebut, ni kadang-kadang Allah nak ayat tu yang lalu takdir dia. Hak dia tak akan ubah. Tu yang nak ayat lalu. Jadi maknanya daripada tu ayat ni masa Abu Lahab ada tu, Nabi dan orang Islam ada memang yakin kakak ni akan mati kafir. Sebab Quran sebut. Quran sebut awal-awal lagi. Lepas tu dia pun tak berubah jadi. Tu apa yang mukjizat. Abu Lahab pun tak berubah. Berat aku ni. Ramai-ramai ni aku sorangnya sebut. Tak terfikir hai berubah pergi masuk Islam. Masuk Islam minggu-minggu depan ayat. Sapu ayat tadi tu. Tak ada. Na'udzubillah lah kalau orang lain berkali buat gitu. Tentu ayat tabat tiada Abi Lahab itu masuk Islam dia. 2 minggu ke pergi jumpa Nabi. Ayat tadi tu sapu lah. Malu kat orang. Tak ada mari perasaan tu. Nampak sangat Allah nak ayat takdir dia, hak dia simpan di Lauh Mahfuz, dia ayat sen, hak dia ayat. Seolah lagi tu mukjizat lagi. Baik, yang ke-9. Hak 9 ni pun panjang, yuk kita bincang minggu depan lah insya-Allah. Kita bincang minggu depan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.